Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرأ atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tuan-tuan, Abu Sa'id Al-Khudri ini di antara sahabat yang banyak riwayat hadis. Nama dia betul ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama betul dia. Tapi kalau sebut Sa'ad bin Malik bin Sinan, orang tak kenal. Tapi bila sebut Abu Sa'id Al-Khudri, orang kenal. Dia sahabat Nabi, dia wafat tahun 74 Hijrah. Dia kata satu hari, mai satu orang lelaki jumpa Nabi SAW. Bila sampai di depan Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna akhi istatlaqa batnuh. Dia kata, ya Rasulullah, abang saya sakit perut. Abang saya kena diarrhea, orang kata. Cirit-birit. Daripada beberapa hari dah, duk cirit, tak mau nak baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi kata isqihi asalan. Nabi kata hang balik ambil madu bagi dia minum. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada masa tu dia segala-gala. Dialah Nabi, dialah presiden di Madinah, dialah tuan guru, dialah pakar rojok. Sehingga kan dalam bab sakit demam pun orang tanya dia.
Bila dia ni mai jumpa Nabi SAW, mai bagi tahu dekat Nabi, kata abang dia sakit perut, cirit-birit, tak mau nak baik. Nabi kata dekat dia, balik, ambil madu lebah, bagi dia minum. Fasaqahu, dia ni pun balik, dia cari madu lebah, dia bagi abang dia minum. Summa ja'a, tak lama lepas tu lari dia ni pergi jumpa Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, qad saqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqan. Dia patah balik mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Tuan suruh bagi saya minum madu dekat abang saya dah bagi dah. Nampak gaya bukan sahaja tak baik, kau duk lorat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqihi asalan. Nabi kata dekat dia, balik ambil madu lebah, bagi abang hang minum. Fasaqahu summa jaa faqala ya Rasulullah qad saqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqan. Kali ketiga dia mai lagi, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuan suruh saya ambil madu lebah bagi abang saya minum. Saya dah bagi dah, 2 kali dah saya buat kat dia. Nampak gaya, tak nampak macam nak baik, kau duk lorat lagi. Qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri yang riwayat hadis ni, dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Kali ketiga dia mai, Nabi kata dekat dia, sadaqallah. Nabi kata, Allah betul. Cerita kata kalau sakit perut suruh minum madu ni, cerita ni Allah yang suruh. Aku suruh apa yang Allah suruh. Sadaqallah. Nabi kata kalau Allah kata hak tu baik, hak tu baik. Sadaqallah, Allah benar dalam kata-kata dia. Wa kadzaba batnu akhik. Nabi kata perut abang hang yang tak betul. Tuan-tuan, dia nak abang apa kat kita dalam hadis ni? Dia nak abang dekat kita, kata kita sebagai orang Islam, kita sepatutnya macam Nabi. Kalau benda tu Allah kata baik, kita kena kata baik. Kalau sekiranya Quran kata, hampa ikut semua apa yang aku suruh dalam Quran ini, hampa akan jadi baik. Maka kita kena ikut. Kita tidak boleh sama sekali rasa kita lebih pandai pada Allah. Tak boleh. Kalau Allah bagi dekat kita, ini sistem undang-undang yang hampa kena ikut. Hampa kena ikut. Hampa tidak ada hak untuk kata undang-undang ni tak bagus. Hampa tidak ada hak untuk kata undang-undang ni tak sesuai zaman lah ni. Hampa tidak ada hak untuk kata berlain daripada apa yang Allah kata dalam Quran. Kalau dalam bab sakit perut suruh minum madu pun Nabi macam ni punya tegas. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam bab yang lebih besar? Kita tidak boleh i'ah dalam soal nak ikut Allah, dalam soal nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni bukan semata-mata nak abang kat kita kata kalau sakit perut minum madu. Bukan itu sahaja. Tapi hadis ni nak abang dekat kita mauqif ataupun stand ataupun pendirian yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia kata ini Allah perintah, Nabi tidak akan genjak walau satu hun. Maka macam mana Nabi, macam tu kita. Kita tak boleh i'ah. Kita tak boleh duk taradud. Kita tak boleh sat nak pergi sini, sat nak pergi sini. Tak boleh. Kita kena stand bersama dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila 3 kali dia mai jumpa Nabi, Nabi ulang benda yang sama. Nabi kata bagi abang hang minum madu. Dia mai pula, dia kata ya Rasulullah bagi dah tapi tak mau baik. Nabi kata bagi dekat abang hang minum madu. Dia mai pula kali ketiga. Dia kata, ya Rasulullah, bagi dah. Tapi abang tak mau baik juga. Nabi kata apa? Nabi kata, sadaqallah. Allah benar. Perut abang hang tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Untuk kali ketiganya Nabi kata apa? Isqihi asalan. Nabi kata balik, bagi dia minum madu. Fasaqahu asalan. Dia pun balik, bagi lagi sekali madu dekat abang dia. Fabara'ah. Abang dia lega daripada sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Allah dia nak test kita. Dia suruh kita ikut apa yang dia suruh. Bila kita ikut, kadang-kadang kita duk rasa macam Allah nak test kita. Kadang-kadang dia tak bagi dandan jadi macam yang kita mau. Dia nak test kita. Kita yakin dengan apa yang dia kata, Allah akan bagi dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tonton tengok balik dalam suratul Nahli ayat 69. Ni yang Nabi kata, sadaqallah. Allah benar. Apa dia? Ayat 69 suratul Nahli. Allah sebut di sana, dia kata, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Itu ayat Quran. Tuhan kata yang kata menatang lebah ni, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar daripada perut lebah ni manisan ataupun madu. Yang guna madu ni ialah syarab untuk dibuat minuman. Mukhtalifun alwanuh, yang color ataupun warna madu ni tak sama. Madu lebah Yaman dia ada satu color dia, lebah tualang dia ada satu color dia, madu lebah yang buah gula merah dia ada satu color dia. Ramai juga dok jual madu lebah campur gula merah ni pun banyak juga. Tapi madu lebah yang main daripada perut lebah tu sendiri, dia keluar bukan satu color. Dia macam-macam color. Pasal apa macam-macam color? Pasal dalam Quran Allah sebut madu lebah ni macam-macam color. Di hujung ayat tu Tuhan kata apa? Fihi shifa'un linnas. Pada madu lebah itu ada penuar kepada manusia akan berbagai penyakit dia. Kalau itu kata Allah dalam Quran, Allah tidak bohong. Maka bila Nabi SAW suruh dia ni tadi balik bagi dekat abang dia madu lebah, dia duk kata tak mau baik, Nabi ulang. Pasal apa? Pasal Nabi sangat yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita yang duk main mengaji ni, dia nak benda ni masuk dalam hati kita. Dia nak bagi benda ni masuk dalam hati kita. Apa dia? Keyakinan kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang mailah angin ribut, hang mailah perubahan macam mana pun, aku dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, cerita kata bukan madu lebah saja. Dia ada banyak lagi benda yang Allah jadikan sebagai penawar, sebagai ubat kepada macam-macam sakit. Kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha kulla yawm sab'at tamaratin ajwah lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man tasabbaha kulla yaum sab'at tamaratin ajwah. Siapa tiap-tiap kali bangkit tidur, dia mulakan breakfast dia dengan 7 biji kurma ajwah. Tahu kurma ajwah? Bulat-bulat tu. Kita panggil kurma Madinah. Kurma ajwah ni. Sekilo paling murah 60 rial.
Dia boleh buat gila, dia pergi sampai 120 rial. Itu dia buat gila. Bukan kurma gila, Arab hak jual itu gila. Ada waktu kita pergi tengok bulat-bulat besar-besar elok nampak. Dia kata 60 rial, 60 rial, 60 rial ya. Oh, kita okey. Pergi bulat tahun depan dia kata 120. 120 rial. Dia kata 120, kita kata ghali, mahal. Dia ambil simpan. Nak beli tak mau beli sudah. Pasal apa? Pasal musim tu peak season. Orang ramai. So demand terhadap kurma ajwah banyak. Harga dia naik. Pasal apa? Pasal dia gila. Kurma ajwah ni rupanya disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mentasabbaha kulla yaum sab'at tamaratin ajwah. Bahawa siapa pagi-pagi dia makan kurma ajwah 7 biji. Sains buat kajian, tuan-tuan. Bila Nabi kata macam ni, saintis buat kajian. Pasal apa 7? Pasal apa 7? Hasil kajian sains mendapati, kalau sekiranya kurma ini diambil pada bilangan ganjil, dia menjadi penawar. Tapi bila diambil pada bilangan genap, dia membawa penyakit. Subhanallah. Rupa-rupanya dalam Islam ni dia domai angka ganjil ni ada sebab rupanya. Tanpa kajian kita tak tahu. Tapi bila dibuat kajian, rupa-rupanya ada cerita di sebalik itu. Maka dalam hadis ni, Nabi kata siapa pagi-pagi kurma ajwah dia ambil 7. Nabi kata 7. Lam yadurrahu fi dhalikal yawm summun wala sihrun. Nabi kata hari itu dia tidak akan kena racun dan dia tidak akan kena sihir. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Antum percaya ke tak hadis ni? Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata kurma ajwah ambil 7 biji pagi. Nabi SAW kata pada hari itu dia tidak akan kena racun dan dia tidak akan kena ilmu hitam. Tidak akan kena sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudahlah hadis tu dia nak bagi tahu dekat kita kata apa? Selain daripada madu, selain daripada madu lebah, kurma ajwah juga merupakan penawar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu al-kam'ah judariyul ard. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kam'ah minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain wal ajwatu minal jannah wa hiya shifaa'un minas sum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekumpulan sahabat Nabi kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata al-kam'ah judariyul ard. Sebahagian daripada sahabat Nabi pergi jumpa Nabi pergi kata al-kam'ah. Kam'ah ni apa tuan-tuan? Mushroom. Cendawan. Kulat. Sebahagian sahabat sudah pergi jumpa Nabi, pergi kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kam'ah. Cendawan ni, mushroom ni, kulat ni, judariyul ard. Dia ni satu tumbuh-tumbuhan bumi. Dulu tuan-tuan, kulat ni tak tanam. Dia tumbuh begitu ya. Lah ni cendawan nak tumbuh pun tak wani dah sebab kutub hidup kutit. Cendawan jadi duit. Lah ni tuan-tuan, dalam supermarket besar ada jual cendawan.
Dulu cendawan kita pi hanggau ambil kot lagu tu aja kot dalam kampung ni. No, hari ni cendawan sudah jadi harga. Maka sahabat Nabi kata apa? Dia kata al-kam'ah judariyul ard. Yang kata kam'ah, yang kata cendawan ni, dia jenis tumbuhan bumi. Dia tumbuh meliar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kam'atu minal manni. Nabi kata, hampa tahu tak? Cendawan ini sejenis tumbuh-tumbuhan seumpama al-manna. Teman-teman dengar tak? Dalam Quran Allah sebut 3 kali. Al-manna was-salwa. 3 kali Tuhan repeat dalam Quran pada tempat yang lain-lain, dalam surah yang lain-lain. Al-manna ni maksud dia apa dia? Jenis cecair manis-manisan. As-salwa ni maksud dia apa? Sejenis burung seumpama puyuh. Apa cerita dengan al-manna was-salwa ni? Apa cerita dia? Cerita dia Allah bagi kepada Bani Israel. Kita ingat tak cerita Bani Israel? Kita duduk mengaji tafsir dekat ustaz-ustaz, dekat tutup guru ni duduk cerita. Bani Israel duduk berjalan di tengah padang pasir. Bani Israel ni umat Nabi Musa. Allah bagi dekat mereka 2 nikmat. Bani Israel ni banyak nikmat dapat. Di antaranya 2 nikmat ni Tuhan bagi kat mereka. Bila mereka bergerak aja di tengah padang pasir, awan, ghamam, nanti mai naung mereka ke atas. Tengok surah Al-Baqarah ayat 57. Al-Baqarah ayat 57. Tuhan kata, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Quran. Tuhan kata dekat Bani Israel ini, kami naungi, kami teduhkan hampa semua ni dengan al-ghamam. Al-ghamam ni maksud apa tuan-tuan? Awan, awan teduh. Tuan-tuan duk pergi Mekah, Madinah kan, pergi buat haji, pergi buat umrah. Di Madinah tuan, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita masuk ikut pintu Babus Salam. Babus Salam belah mana? Kalau ni Masjid Nabawi, kalau katalah sana kiblat. Babus Salam belah kiri ke belah kanan? Belah kanan. Tapi belah kanan tu pergi tu jumpa pintu Abu Bakar. Pergi lagi jumpa Babus Salam. Babus Salam tu masuk terus, dia keluar dekat Babul Baqi'. Dia keluar pintu depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Babus Salam tu, tuan-tuan tengok arah ke depan belah kanan tu. Dia ada satu masjid, dia panggil Masjid Ghamamah. Kan kita duk pergi umrah, duk pergi banyak kali sangat dah saja pergi ronda tengok. Masjid Ghamamah dia panggil. Masjid Ghamamah ni maksud dia apa tuan-tuan? Masjid awan. Ghamam tu awan. Tadi dalam ayat tadi, wa zallalna alaikumul ghamam, dan kami teduhkan hampa Bani Israel bila berjalan di padang pasir ni, kami hantar mai ghamam. Ghamam maksud dia apa? Awan teduh. Masjid tu ni keluar sikit tajuk. Masjid tu pasal apa panggil Masjid Ghamamah? Pasal apa? Pasal ada cerita tentang awan. Mengikut riwayatnya apa? Nabi sembahyang raya di situ. Di tapak Masjid Ghamamah tu. Nabi sembahyang raya. Salatul Aid Nabi buat di situ. Kan sembahyang raya disunatkan buat di kawasan lapang, di padang dan sebagainya. Nabi buat sembahyang raya di situ, di tapak Masjid Ghamamah itu. Nabi buat satu. Satu riwayat kata, di situlah kejadian bila Madinah kena kemarau, Nabi buat sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan di situ. Bila Nabi minta saja, ya Allah turunkan hujan, ya Allah, tu tiba-tiba mai awan mendung, mai duduk naung di atas
Ghamam. Duduk di atas, hujan turun sehingga basah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata satu riwayat, di situlah tempat Nabi buat salat istisqa yang dandan hujan turun pula 7 hari tak berhenti. Sehingga mai pula pada minggu yang berikutnya, satu orang kata dekat Nabi, hujan ni tak mau berhenti, sampai rumah kita pun dah runtuh, menatang ternakan pun dah mati dan sebagainya. Nabi terus doa. Nabi kata, ya Allah, turunkanlah hujan ni hawalaina wala alaina. Nabi kata, turunkanlah hujan keliling Madinah, jangan turun dekat kami di Madinah ni. Serta merta hujan berhenti dan hujan tu pinggir pi ke tepi. Jadi tunai depan mata. Dan kata satu riwayat lagi pula, di tapak masjid Ghamamah tu, Ghamam ni pasal perkataan Ghamam ni, di tapak masjid Ghamamah tu juga Nabi buat sembahyang salat ghaib apabila Nabi dapat berita kematian Najasyi. Di situlah tempatnya, kata riwayatnya begitu. So hari ini Masjid Ghamamah tu cantik. Kalau tuan-tuan pergi tengok, cantik. Tapi tidak digunakan untuk sembahyang kerana dekatnya dia dengan Masjid Nabawi. Maka sembahyang dibuat di Masjid Nabawi. Dia menjadi masjid yang ada menyimpan sejarah. Boleh pergi dan boleh ziarah. Di situlah yang kata Masjid Ghamamah dia panggil. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wa zallanna alaikumul ghamam. Bani Israel, kami teduhkan hampa bila hampa berjalan di tengah padang pasir yang sepatutnya panas. Kami hantar awan pi teduhkan depa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan kepada Bani Israel, Tuhan kata kami turunkan 2 benda ni sebagai makanan. Apa dia? Al-manna. Sejenis manis-manisan turun mai. Sehingga kan ada di kalangan Bani Israel, kalau tuan-tuan buka dalam Ibnu Katsir, dia cerita tentang ayat ni. Dia main tamak. Benda ni tak boleh tamak. Ada, makan. Jangan duk tamak lagu nak bawa balik, nak simpan, nak buat ration. Jangan. Ada sebahagian Bani Israel tamak. Ambil benda ni, bawa balik, nak buat simpan banyak hari. Esok benda tu basi dan busuk, tak boleh makan. Ini cerita al-manna wassalwa. Dan juga as-salwa ini sejenis burung seumpama burung puyuh, yang makannya sangat sedap. Tidak ada makanan sesedap itu di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So balik kepada hadis yang kita baca tadi, Nabi kata al-kam'ah, yang dikatakan cendawan itu minal manni. Dalam dia ada sejenis cecair seumpama al-manna ini. Nabi kata, wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Dalam cendawan itu ada ayam. Yang ayam itu baik untuk orang yang sakit mata. Nabi kata. Hadis kata macam tu. Wal ajwah minal jannah. Ni pula Nabi kata apa? Kurma ajwah itu ini daripada syurga. Nabi kata, wahia shifaa'un minas summi. Dan dia menjadi penawar daripada racun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala, dia suruh kita jadi orang Islam. Dia bekalkan kepada Islam ini benda-benda ini. Benda yang membawa kebaikan kepada kita semua. Kalau kita tak ambil tahu, kita tidak ada ilmu tentang benda ni, kita tidak nampak Islam ini satu agama yang cukup cantik, cukup sempurna, yang Allah bagi dekat kita, yang kalau kita pegang sungguh-sungguh, kita akan rasa nikmat Islam itu. Islam itu bukan sekadar agama, tetapi dia adalah nikmat yang Allah bagi dekat manusia di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 221. Muka surat 221, bab ma jaa fi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halwa wal asal. Itu pasal saya ambil mukadimah tu, pasal hadis ni dia nak cerita tentang madu. Gitu. Baik, dia kata bab ini datang pada menyatakan hadis yang menerangkan
sukanya Nabi SAW makan pengat dan makan madu. Halwa ni maksud dia apa? Halwa, kita pun panggil halwa juga. La ilaha illallah, dia buat kerut kening macam tu. Halwa tu bahasa Arab. Halwa bahasa Arab. Maksud dia apa? Manis-manisan. Bengkang, pengat pisang, tu semua dia panggil halwa. Siapa suka ni makan benda ni? Nabi SAW suka. Nabi suka makan benda-benda macam ni. Dan Nabi juga suka makan asal. Asal apa dia? Madu. Begitu. Ketahuilah saudaraku, makan halwa dan asal itu ada khasiatnya kepada badan kita. Islam dia tak akan kata benda tu bagus kalau sekiranya tidak ada khasiat, tidak ada kebaikan. Maka halwa itu iaitu tiap-tiap pengat yang masuk gula dan masuk manis-manisan. Apa juga masakan yang ada manis-manis, itu dipanggil halwa. Apatah lagi halwa maskat. Lagilah pula yang tu halwa maskat, memang nama pun dah halwa dah. Kan? Baik. Dia kata maka tahu halwa maskat. Budak-budak muda lah tak tahu. Kan? Mak dia kata, abang pergi beli halwa maskat. Kita tengok mak dia. Apa dia mak? Halwa maskat. Halwa maskat. Tak tahu. Pasal apa? Pasal dia masuk dalam kumpulan kuih-kuih yang semakin pupus. Pupus. Lah ni dia makan apa? Kek Sarawak. Dia makan kek lapis. Dia macam tu aja. Kuih samprit pun kuih duk malap dah lah ni. Kuih samprit pun duk malap dah. Halwa maskat ni outdated dia panggil. Dia segagan dengan kuih karai, dengan jenis tu, dia zaman tu. Kan? Dulu kita kenuri di kampung, nu atas loteng tu tempat apa? Tempat cucung. Kan dulu orang main makan kenuri, bawa siang, bawa main gula, bawa main apa semua. Okey. Tu nak balik balas bekas. Sama ada buah dan siang tu ataupun buat pula ni gotong royong ni di rumah ni duk potong kertas surat abang. Duk bubuh dalam tu kuih kareh satu, buah hulu ikan mas satu, lah tuan-tuan apa? Lah ni. Lah dia duk beli apa goodies, apa panggil goodies. Dia bubuh segala cekelat apa benda tak boleh makan yang barang dia pergi bubuh dalam tu. Lah ni, kan? Tu saya duk bagi lagi bagus. Kan saya bagi tahu betul. Dalam kuliah di mana saya dah habaq dah. Tok Sadok buat ni semua goodies ni semua Tok Sadok buat. Bajet untuk goodies tu kita up makanan. Daripada kita duk bagi makan catu-catu tu, duit goodies ni kita pergi bubuh tang makan, bagi orang makan tu, orang appreciate makanan yang kita bagi. Pasal apa? Tuan-tuan bagi goodies ni orang buang betul ya. Orang buang tuan-tuan. Beg tu saja berapa duit? Bab tu saja mau pek bab tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So mau pek bab tu. Bab tu pun tu saja mau pek, goodies ni pun tu saja mau pek. Senang. Bagi makan sedap-sedap dekat orang yang mai kenuri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata maka halwa itu tiap-tiap benda ataupun pengat yang masuk di dalamnya gula dan manis-manisan. Maka ialah satu makanan yang diterima nafsu. Dia kata kebanyakan orang dengan benda manis ni, okey. Kebanyakan orang. Especially di Kelantan. Oh, leceh tuan-tuan. Bukan Kelantan tu leceh. Orang Kelantan marah kat saya. Mereka punya makan manis. Saya kalau pergi, saya tak boleh duduk lebih pada 2 malam. Saya nanti stres. Kita pergi cari kedai tom yam apa ke yang ada dalam Kota Baru, dalam apa ni. Kita tanya kawan kita di sana, abang mai tang mana tom yam bagus ni, dia tunjuk kedai ni orang ramai. Pergi kita habaq pula dekat budak yang ambil order tu. Kita kata ni tom yam ni buat bagi sup, bagi apa? Bagi lebih pedas ni. Super hot ke apa dia panggil? Okey. Tulis mai rasa manis melencah. Kita tak boleh, kita mau tu pun nak merepek, tak mau juga.
Pasal apa? Dia kata, pasal benda manis ni, dia kata, dengan nafsu ni, setuju sungguh. Tu sebab ramai orang kena kencing manis. Pasal apa? Dia suka dengan benda manis, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dinamakan makanan yang sedap-sedap yang telah diharuskan oleh syarak kita memakannya. Dengan kerana tu, benda-benda ni menjadi kegemaran kebanyakan orang. Dan benda ni diharuskan oleh agama. Boleh tak boleh makan benda manis? Boleh. Tapi berpada-pada. Begitu. Baik. Dan Nabi SAW suka makan halwa dan manis-manisan itu. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi SAW yuhibbul halwa wal asal. Diriwayatkan kepada satu isteri Nabi SAW yang sangat dikasih oleh Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Katanya adalah Nabi SAW suka ia makan pengat dan madu. Nabi suka. Okay. Apabila ada hadir pengat di hadapannya, maka dimakannya atas sepatutnya. Nabi suka. Lagi satu, kita dah baca dah hari tu ni. Apa dia? Makanan yang Nabi suka apa dia? Dubak dia panggil. Dubak ni makna apa? Labu. Sayur labu. Labu tu Nabi suka. Dubak. Jangan silap sebut, dia jadi benda lain. Kalau sebut dubun, dia jadi apa? Dia beruang. Beruang. Bear. Kata saya suka makan dubun, api. Saya suka makan dubak. Dubak tu apa? Labu. Dubun, beruang. Orang tak makan beruang. Begitu. Okey. Baik. Tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW makan dia seperti meninggalkan makanan lain. Bila mai hidang dekat Nabi halwa dengan asal, memang Nabi tak tolak. Seperti mana Nabi SAW, satu lagi benda yang Nabi tak tolak apa dia? Minyak atar. Minyak atar ni, Nabi kalau orang bagi, Nabi memang tak tolak. Nabi suka kepada wangi-wangian. So orang nak bagi itu baik-baik. Carilah minyak atar yang bau wangi. Kan, minyak atar ni pun macam-macam tuan-tuan. Silap beli, calit-calit, dia pening seminggu. Satu orang dengan satu orang punya deria bau tak sama. Tuan-tuan, naik kereta. Ada orang dia pergi bubuh apa punya perfume dalam kereta dia. Kita naik duduk dia duduk main melugai. Dia main melugai, mata lagu duduk main berayang, dia duduk main. Dia duduk sembang dengan kita pun kita tak sembang lah. Pasal apa jadi lagu tu? Tu perfume yang dia pakai di kereta dia tu tak boleh. Tapi ada perfume yang siapa pun bau okey. Perfume apa? Hak jenis lemon, hak jenis orange. Yang ni kebanyakan orang deria bau dia boleh terima bau ni. Tapi dia piduk mereka ambil bau apa apricot ke apa kuat ngapa pasang. Ni dia hidung dia okey, hidung orang lain bau dah dia jadi tak tahuan. Yang tu pun tak sama repek panjang yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Nabi SAW dia tak tolak kalau sekiranya dijamu dekat dia pengat, manis-manisan dan juga asal, madu. Nabi tak tolak. Dia kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata, dan ada tersebut hadis itu dengan panjang di dalam Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ada cerita tentang Nabi suka halwa dan Nabi suka asal. Nabi suka pengat dan Nabi suka madu ni. Madu lebah ni ada disebut dalam Sahih Muslim dengan panjang lebar. Dia kata. Baik, masalah makan yang sedap-sedap itu harus pada syarak. Ni dia nak abang kat kita. Adakah kita ni tak boleh makan benda sedap? Setengah orang dia memilih jalan sufi. Dia memilih untuk nak zuhud dalam hidup dia. Tak mau makan benda-benda sedap, tak mau makan sebab dia kononnya benda tu menghilangkan zuhud. Adakah betul apa yang dia faham tu? Ni kita baca. Makan yang sedap itu harus pada syarak. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, pada seumpama hadis itu menunjukkan harus makan makanan yang sedap-sedap. Tak salah.
Sekali-sekala nak buang geram, nak pergi kena nasi Arab maklubah. Pernah dengar nasi maklubah? Pasal apa dia panggil nasi itu nasi maklubah? Mana nak pergi tahu, makan sedap sudah. Ha? Maklubah. Tentu pernah baca doa, ya muqallibal qulub. Muqallib itu maksud dia apa? Muqallib. Terbalik. Nasi Arab maklubah. Pasal apa dia panggil nasi Arab tu maklubah? Pasal bila dia nak hidang kat kita, dia bawa mai talam, dia bawa mai payuk, dia tengkup turun dulu tu. Maklubah. Kita tak pernah tahu kata janji si Arab apa dia jual apa, kata 25 ringgit mahal tahun ni 19 dah. Maklubah tu ada pasal, dia pergi bagi nama tu ada pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tidak salah kata Imam Nawawi kita makan benda yang sedap-sedap dan makan rezeki yang baik-baik. Tak salah. Tak salah. Dan bahawasanya yang demikian itu tidak menafikan akan zuhud dan muraqabah seseorang dengan Allah. Dia abang. Bila kita sekali-sekala kita pergi cari kedai elok-elok, hak makan sedap-sedap, hak harga mahal sikit ni, jangan kita ingat kita pergi makan tu menyebabkan rosak agama kita, menyebabkan hilang zuhud dalam diri kita. No, dia kata jangan ingat macam tu. Pasal apa? Pasal Imam Nawawi, sebaik-baik manusia yang ada pada zaman dia, Imam Nawawi ni, dia kata orang yang memilih untuk makan benda yang sedap-sedap ni harus, boleh, bahkan tidak merosakkan zuhud dia dalam beragama. Istimewa pula apabila hasil akan muwafaqahnya. Apatah lagi kalau dia pergi makan tu menghasilkan satu kepuasan pada diri dia. Tidak jadi salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habis tajuk tu, tajuk asal dan benda-benda manis menjadi kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk tajuk baru, bab fi ikthari ma'il maraqah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyuruhkan membanyakkan masak kuah bila masak daging. Tuan-tuan, ni apa ni? Islam ni sampai kelas masakan pun ada. Ni yang kata Islam ni tuan-tuan, sampai kelas masakan pun ada. Sampai habang kata kalau masak apa-apa, lauk tu biar bagi kuah lebih. Tuan-tuan, kalau bab bagi kuah lebih pun Islam tak lupa abang dekat kita, lupakah Islam soal nak mentadbir negeri? Itu logik dia. Kalau benda kecil pun Islam ingat, Islam lupakah benda besar? Hal mentadbir negeri, hal menyusun pentadbiran, hal menyusun ekonomi, hal nak meletakkan sistem pendidikan, adakah Islam lupa benda-benda ni semua? Tak lupa, cuma kita tak mengaji. Benda kecil, benda bila masak Nabi kata kuah bagi lebih. Benda ni small matter, benda kecil tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketahuilah saudaraku, pada hadis yang akan datang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia apabila masak daging lebihkan kuahnya. Dan adalah orang Arab apabila masak daging direbuskannya. Orang Arab dia suka daging rebus. Kan macam tuan-tuan pergi belah Kuala. Di sini ada Kuala Kedah kot. Belah kami sana Kuala Muda, belah kami tapi Kuala Muda Kedah juga. Kan ada Kuala Muda Penang pun. Tuan-tuan pergi belah Kuala. Orang Kuala ni depa kerja turun ke laut. Depa ni masakan depa macam mana tuan-tuan? Rebus ya. Olik ketam daripada laut ni, olik ketam ni letak tu lari ketam tu, duk hidup lagi ketam tu. Ketam tu dia pelekoh bagi mati, dia rebus ya. Makan dengan ayam asam. Tu dia 4-5 orang telah elok. Nampak tu. Telan. Tu kata ayam asam ni jangan main-main dengan ayam asam ni. Ketang rebus tu gung ayam asam dia. 3 pinggan senang-senang. 3 pinggan lajak lagu tu ya. Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu dia. Rupa-rupanya orang Arab masakkan kegemaran mereka apa dia? Daging rebus. Dia suka macam tu. Maka
Ayak rebus daging itu dipanggil marakah. Marakah, mimra, qaf, ta marbutah. Marakah. Marakah tu maksud dia kuah. Itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Apabila rebus daging yang sedikit, banyakkan air untuk dijadikan kuahnya. Pasal apa agak-agak tuan-tuan? Kita tak baca bagi habis-habis, tapi agak-agak pasal apa? Pasal kalau lauk sikit, still ramai orang boleh makan. Lauk sikit, orang susah. Orang susah tuan-tuan, jangan main-main. Orang susah. Saya dulu mula-mula posting kerja, saya mengajar di Nibong Tebai. Nibong Tebai no, pi lagi masuk dalam no, nak pi ke Sungai Aceh no, dia ada kawasan perumahan PPRT. Rakyat termiskin punya area ni. Lepas tu kebanyakan nelayan. Kebanyakan. Kan? Kira anak-anak tak main sekolah ni biasa. Biasa. Cikgu-cikgu ni duk mesyuarat, duk bincang macam mana nak bagi kesedaran kat mereka ni, macam mana nak bagi kesedaran. Ini bukan soal sedang tak sedang. Soalnya, kalau tak turun ke laut, tak ada benda nak makan. Kita duk fikir nak panggil motivator, nak panggil satu orang main bagi motivasi, bagi mereka semangat. Semangat apa tuan-tuan? Kalau makan pun tak ada, nak semangat apa? Saya sebagai satu orang guru muda yang sangat berkarisma pada masa itu. Baru kerja umur 20-an, pinggang masa itu 23. Pinggang rampin masa itu 23. Beli tali pinggang sampai kena kerat, bagi pendek. Kalau tak kerat, dia beli 2 kali pinggang ni. Itu tinggal kenangan belakang semua tu. Saya pi no, pi belah kampung budak tak main sekolah ni, saya mak siapa dia, saya pi cari depa, pi sampai kampung, pi sampai rumah PPRT, rumah rakyat miskin ni, pi tengok rumah ni sepetak tu aja, satu petak tu aja, di situlah segala-galanya. Tidur bangun di situ, kalau dia nak buat homework pun di situ, mak dia masak pun di situ. Tak ada dapur tuan-tuan, dia sepetak tu aja. Duduklah 5-6 beranak depa di situ. Bila kita pi, kita jumpa lah. Sampai-sampai mak turun pun pakai kain batik berkemban aja turun. Siapa dia ni? Cari siapa? Kita sebutlah nama anak dia. Oh, dia tak ada, dia turun ke laut. Kata tapi dia tak pergi sekolah banyak hari dah ni, kak. Buat jam mana pergi sekolah tak makan apa kami. Tuan-tuan. Siapa wakil rakyat situ jawab depan Allah esok? Jawab. Jangan main-main. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia round ni, tengok rakyat miskin, dia jumpa mak duk rebus batu ni, Sayyidina Umar menangis. Dia balik, dia nak tanggung ni, guni gandum ni, dia nak pergi hantar. Orang kerja ni kata jangan. Ya Amiral Mukminin, kami tanggung. Tuan ikut saja. Dia kata esok akhirat, hampa nak tanggung ke benda ni depan Allah? Agak-agak tuan-tuan ni pilihan raya nak main ni ada ke? Ada ke calon macam ni? Tak usah kira lah parti cap boti toyo ke, parti cap apa, tak usah kira lah ada tak ada wakil rakyat macam ni, bakal calon macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi benda ni pernah berlaku zaman tu. Zaman selepas wafat Nabi SAW, Khulafa Ar-Rashidin ada yang macam tu. Jawatan ini bukan satu tashrif, bukan satu kemuliaan bagi mereka, tetapi jawatan itu taklif, satu beban atas mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai cerita orang susah ni tuan-tuan, orang yang tak pernah susah dan tidak pernah melihat kesusahan, dia tidak akan faham. Dia bukan sahaja tidak pernah susah, mata dia tak pernah tengok kesusahan. Macam mana dia nak faham susah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW, dia pesan, dia kata apa? Kalau hampa masak, kuah bagi lebih. Pasal apa? Kalau saat lagi nak makan ramai, lauk tak cukup, kuah tu boleh buat makan dengan apa-apa yang ada.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya dapat meratai akan orang yang memakannya. Supaya berapa ramai ada, boleh makan. Walaupun lauk dah habis, kuah ada. Kuah tu boleh buat teman nasi, buat makan. Pasal itu Nabi suruh buat kuah bagi lebih. Baik. Sekiranya makan itu ramai, maka bolehlah setengahnya makan isi dan setengahnya makan kuah. Dia kata, lauk sikit. Saya dulu kerja di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya mengajar. 1 tahun tu Raya Haji. Okey. Pensyarah-pensyarah ni pakar-pakar nak buat korban. Kita ada 3,000 orang student di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Ada 3,000 tahun tu, masa saya kerja tahun 2000. Ada 3,000 orang student. So cikgu-cikgu yang ada ni pakar-pakar sembelih. Saya propose dalam meeting, dalam mesyuarat, saya bagi cadangan, kita buat asyik daging. Kan? Belah kita asyik daging, karan. Saya kata kita buat asyik daging. Kaki tangan ada dalam mesyuarat tu daripada macam-macam, daripada Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, semua ada. Dia kata apa? Nasi apa? Kata nasi daging. Maksudnya tak popular lagi. Kepada mereka tak popular lagi. Dia kata nasi apa tu? Saya kata nasi daging, nasi daging lah. Ish, dia kata makan macam mana tu? Saya kata nak tahu makan macam mana, nanti kita buat esok, apa tahu makan macam mana. Dia tak setuju, tuan-tuan. Berani mereka lawan Ustaz Samsuri. Mereka kata tu makan apa macam tu, lauk apa, nak makan macam mana. Saya kata makan nasi daging rebus itu, buah ayam asam, jalan lah. Saya kata kita buat dalca sikit. Dalca okey lah, mereka kata, tapi takkan nasi dengan dalca saja. Mereka tak puas hati. Saya kata lah macam ni, saya minta bagi peluang kat saya sekali tahun ni. Tumpang hampa pun mai kerja di Pulau Pinang ni, kita try nasi daging ni Pulau Pinang. Jadi mereka ni kira tak apa-apa hati lah. Tak apa hati tak apa. Nu pi duk abang dekat budak-budak nu pula apa nak semua, nak abang kira lebih kurang maksud nak suruh boikot. Nak kaya mereka ni. Tak apalah. So kami panggil tukang masak masjid yang berdekatan. Mereka ni memang champion lah si daging ni. Pada naik apa semua masakan. Lepas tu bila dah siap masak, kita buat pengumuman, panggil student semua turun. 3,000 orang panggil turun. Tuan-tuan, turun tak ramai. Jadi geng tukang masak dengan geng hadu terlibat duk bubuh ni, dia kata tak habis ni macam ni. Kalau banyak ni turun ni, pasal beratung tu habis lah. Belakang dah tak ada orang dah. Kata boykot sungguh pok ni kata tak apalah. So kita pun daripada makanan berlebih kemudian nak buang, kita bagi ketua besar-besar lah kat budak turun ni. Kawan hak turun makan sedap, lagu duk abang pula di atas tu. Hak geng tak turun tu sedap. Sedap ni mana geng mana? Sedap kata kena terang ni. Sedap. SMS duk jalan. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. SMS duk jalan. Jalan. Duk turun. Lauk kita nak habis lah. Pasal kita dah enjoy lah. Kita duk ingat tak turun. Kita duk bagi lebih dah. Puang ni turun tu dia ketil besar-besar punya duk jalan. Apa jadi tuan-tuan? Queue panjang. Daging habis. Daging sudah habis. Akhirnya apa? Mereka kena nasi dengan kuah ada sikit. Dengan dalca. Ayam asam, mereka dan lagi tukang masak dan buat tambah lagi. Sedap menah, mereka kata. Sedap menah. Tu dia lah kata, lain kali terai dulu. Tak setera, kata tak sedap. Kan? Tera, sedap rupanya. Dia kata, sedap. Nasib baik apa? Masa tu tak baca lagi hadis ni. Tapi dah buat kuah lebih lah. Alhamdulillah. Jadi kuah tu, penyelamat juga rupanya. Dah tinggal nasi dengan kuah saja mereka bubuh pun sedap juga yang tu pun. Mereka kata sedap. Tu mu tak kena daging. Kalau mu kena daging lagi sedap. Kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Rupanya apa yang Nabi kata tu betul. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kuah ni, Allahu Akbar tuan-tuan, orang susah lebih-lebih lagi tahu menghargai kuah ni. Dan lagi satu yang tahu menghargai kuah ni siapa tuan-tuan? Geng roti canai kuah banjir. Mereka ni tahu. Mereka pergi kedai, mereka kata mama, roti canai rendah. Kuah taruh atas kasih lebih. Kuah taruh atas kasih lebih. Tak mau buah piring nasi ni semua, tak mau. Kuah taruh atas kasih lebih. Mama pun kata banjir ke? Banjir. Kuah punya cerita. Kuah tu saja boleh habis ke 10 tak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika sekiranya ada lebih daripada makan itu, maka boleh diberi pada jiran. Dia kata kalau kita buat isi dengan kuah lebih, kalau ditakdirkan tak habis, boleh bagi ke orang. Kalau tak cukup, tu yang kita tak syak. Maka in case takut berlaku tak cukup, kuah bagi lebih. Contoh pernah dengar tak orang buat kenuri? Buat kenuri, sama ada kenuri itu anak pertama, anak sulung. Dia pun tak ada pengalaman, dia tak tahu nak bajet makanan, dan dia tak tahu lagi nak jemput orang, nak memanggil ni berapa ramai, dia tak tahu. Dia pun buat kenuri. Tuan-tuan, masjid tak bang lohong lagi. Geng Gedohok kata habis tak ada apa dah. Masjid tak bang lohong lagi. Habis sembahyang lohong, tengok baih rombongan duk main berhenti. Baih rombongan duk main berhenti. Geng dapung duk kira nak pegang motor nak cunggit ah. Pasal apa? Dia kata kami tak salah. Dia kata tuan bagi tahu kat kami buat makan untuk 1,500 orang. Tuan, 1,500 dah jalan dah. Dia kata ni haduk main ni bukan 1,500 dah ni. Kami tak salah tuan. Sambil duk kata, sambil duk tuntun motor nak belah dah. Mereka tak mau disuruh bertanggungjawab atas kesilapan itu. Tuan-tuan percaya tak benda ni ada jadi dalam masyarakat kita. Kalau sekiranya pada masa tu nasi ada lebih, kuah ada lebih, kuah dalca ada lebih, kawan hak main ni taklah terdahak atau terdahak. Adalah juga makan dekat mereka yang main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau lebih apa? Dia kata tak apa, boleh bungkus bagi bawa balik. Kalau tak cukup tu yang malu. Begitu. Maka dapatlah lebih pahala. Kalau dah orang makan-makan ada lebih bungkus pula bawa balik, itu ekstra pahala kepada tuan kenuri. Baik, dan bermurah hati dan juga bermesra-mesra ia dengan orang yang mai. Demikian itulah disuruh Nabi SAW seperti dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Nabi SAW idza ishtara ahadukum lahman falyukthir maraqatah. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ. Dia kata, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi SAW, apabila membeli seseorang kamu akan daging, maka kamu rebus akan dia, dah hendaklah banyakkan kuahnya. Cerita suruh lebih kuah ni cerita apa? Cerita hadis Nabi. Nabi suruh. Kerana jikalau sedikit kuah, boleh jadi ada yang merasa dan ada yang tidak merasa. Apa maksud ada merasa, ada tak merasa? Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Kalau ada kuah, setidak-tidaknya dia boleh guna kuah tu. Kalau ada nasi, kuah dengan nasi. Kalau tak ada nasi, pergi beli roti. Roti makan dengan kuah. Begitu. Bersalahan dia kata kuah yang banyak itu. Jika tidak dapat ke semua orang kamu makan daging, mereka dapat makan kuah. Dia kata. Beza kalau kita buat kuah lebih, dia menyelamatkan. Macam lah, orang lah kenuri. Mereka nanti masuk menu kot tepi ni. Menu kot tepi ni, menu apa tuan-tuan? Bubuk kacang. Menu apa? Dia duduk selit mai kot tepi. Laksa. Bihun sup. Tu pasal apa tu? Dia bubuh menu kot tepi tu pasal apa? Kalau takdir kata orang mai ramai. Zaman lah tuan-tuan, ekonomi tak elok. Kenuri ni rancak lah ni. Tuan-tuan nak buat kenuri, tuan-tuan tak boleh bajet satu kad mai 2 orang. Tak boleh lah. Sebab zaman lah ni satu kad, kalau ada 7 lah. Tambah duduk dalam taman, oh lagi rancak lah.
Dalam taman kita duduk ada katalah 400 pintu rumah. Katalah 400 pintu rumah. Tak boleh kira satu pintu 2 orang. Kita duduk bajet taman ni saja 800 orang. Dah tuan. Dah. Kalau ada 5 anti mai. Kalau ada 7 anti mai. Pasal apa? Pasal dia main salam, dia lepas RM10, dia makan 7 orang. Dia lepas RM10, dia salam, dia lepas RM10, dia makan 7 orang. 7 beranak main makan. Hari ni punya cerita. Jadi, kalau sekiranya dia bajet satu jemputan 2 orang, memang pukul 1, memang masjid tak bang lagi, sini clear dah. Orang Parit Buntang tak main lagi. Orang Nibun Tebal tak main lagi. Orang Bukit Mentajan tak main lagi. Orang Bukit Kayu Hitam tak main lagi. Orang Bukit Tinggi tak main lagi. Hak main ni apa dia? Baru orang terga. Baru puak ni main. Alhamdulillah. Khalas. Pasal apa ni? Fenomena ni jadi pasal apa? Pasal ekonomi tak cantik. Ekonomi tak cantik. Itu sebab kalau kita nak kenuri, kawan-kawan kita nak kenuri, kita habang benda ni. Dia kata dah, orang tak main sayang makanan. Dulu. Itu zaman apa? $1 RM3.50. Itu zaman $1 RM3.50. Lah zaman $1, dia duduk main RM4 sekupang, dia duduk turun RM4, dia duduk turun RM3.9, dan dipercayai akan semakin turun menjelang pilihan raya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda semua nak kena ambil kira. So, dia kata apa? Penyelamat dia, kuah bagi lebih. Kuah bagi lebih, dia kata. Kerana terkadang lebih sedap, ya, daripada isinya. Pula, dia kata, kadang-kadang lauk tu pun tak apa sedap. Kuah tu sedap lagi, dia kata. Ada juga 4-5 orang telah lihat. 4-5 orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Masalah berbudi pada orang dengan sedikit, tidak usah segan. Ni pula dia nak abang. Satu tajuk yang cukup bagus. Apa tuan-tuan? Dia kata, kita kalau nak memberi, jangan duk ingat sikit tak payah bagi. Jangan. Kadang-kadang kita, nak bagi pun takat-takat RM1, RM2, takat-takat RM5 ni, tak payah dia apa, tak payah bagi. Jangan, dia kata. Sikit kah, banyak kah, belajar bagi. Okey, pasal apa? Ni dia nak beritahu kat kita. Dan tak usahlah kita takut dengan memberi sedikit. Jangan kata apa suatu yang hendak diberi ataupun disedekahkan ataupun mau dihadiahkan, jangan kata alang kepalang. Jangan duk ingat Allah takat nak bagi RM5 buat apa. Jangan. Kan orang duk minta derma. Macam zaman lah ni orang duk minta derma. Yang geng mahat tahfiz, cara mahat tahfiz. Hak cara nak buat masjid. Dengan cara sekolah. Macam-macam. Orang duk minta derma. Okey. Kita tak boleh nak pergi RM1,000, kita tak boleh nak pergi RM100, kita tak boleh nak pergi RM10, kita boleh takat RM1. RM1 pun bagi. Kalau ada 1,000 orang, semua pakat bagi RM1, dah RM1,000. Tapi kalau orang tak mampu nak bagi, dia hanya mampu takat RM1 tapi segan nak bagi RM1 segan, tak bagi 1,000 orang, semua pakat segan, tak dapat apa. Nampak tak? Itu yang kata berat sama di pikul. Ringan sama di jinjing. Jinjing ni macam mana jinjing? Bagi cikgu bahasa Malaysia tanya itu. Pikul dengan jinjing. Kita tak boleh nak buah table, kita bawa angan tangan. Macam mana pun, kita kena ada contribution. Kita kena ada sumbangan dalam kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana budi yang sedikit, ataupun bagi yang sedikit, ataupun tolong yang sedikit, boleh jadi besar pahala di sisi Allah. Itu dia. Sikit ni, tiba-tiba akhirat esok besar pahala dia. Sekali dia nanti cerita. Kerana budi yang sedikit dan yang seumpama itu, boleh jadi tidak membawa kepada riak dan sum'ah. Setidak-tidaknya dia kata, bila kita bagi sikit, kita tak riak. Kita tak sum'ah. Berbanding dengan sesetengah, bukan semua. Sesetengah orang yang bagi banyak, riak dengan sum'ah. Bila orang main minta derma, dia bagi 1,000. Lepas tu, sebulan dia dua abang kawan.
Dia kata hari itu apa? Dia kata Mahat Tafiz apa nama? Dua apa nama? Dia kata yang mana satu? Tu Hadi apa nama? Oh, dia pun sebut nama apa? Okey. Saya bagi 1,000 lah, tak boleh nak bagi banyak. Ayat tu nada suara tu rendah, tapi dalam dada meletup bum. Saya dia kata tak boleh nak bagi banyak, bagi 1,000 lah. Kan? 1,000 sajalah. Apa tu? Itu dia panggil sum'ah. Sum'ah maksud dia apa? Dia habaq kebaikan dia buat nak bagi orang dengar. Riak maksud dia apa? Buat nak bagi orang tengok. Dengan kerana dia bagi banyak, dia pergi jadi riak, dia pergi jadi sum'ah. Rugi juga dia ni. Berbanding dengan orang bagi sikit. Dia bagi RM10 dia nak bagi orang pun segan. Dia selamat daripada riak dan sum'ah. Maka pada ketika itu, kadang-kadang memberi sedikit itu lebih besar pahala di sisi Allah. Tuan nampak ada apa yang Syekh Marbawi nak abang? Yes, yang tu benda yang dia nak abang. Bahkan dia kata suka menyembunyikan dia daripada pengetahuan orang. Bila dia benda dia bagi sikit, dia tak mau abang ke orang. Tak abang tu bagus. Begitu. Baik. Dia kata dan tak mau disebut-sebut kerana sedikit dan juga alang kepalangnya. Dia orang sebut pun tak mau. Pasal apa? Pasal dia rasa dia bagi sikit. Maka hilang ia dan hilang pada ingatan dia akan ingatan orang-orang terhadap dirinya. Dia tak mengharapkan orang puji dia bila dia buat benda tu sikit. Tetapi tidak terhapus pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia buat sikit, pahala dia ada. Bersalahan budi yang banyak, dia kata. Maka iaitu boleh membawa kepada riak. Bila buat benda besar, dia jadi riak. Dan mau menyebut-nyebut. Dan juga tidak mau lupa kebaikannya itu. Duk sebut dia tolong orang ni 5 tahun dah. Orang duk dengar tu. Tolong sekali ya. Tapi 5 tahun dah dia sebut. Dia kata saya saja bagi 10,000 tu ni. Saya saja bagi 10,000. Dia kata bila Haji bagi tu? Bila? Dia kata aku tak silap 2005 lu kot. Tu dia lamanya. Haji duk sebut lagi kata dia. Nampak tuan? Pasal apa? Pasal dia rasa dia bagi besar 10,000. Maka dia duk ulang sebut. Ulang sebut tu menghakis pahala dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan sebab itu boleh berkurangan pahala dia kerana dia ulang sebut tu. Dan hilang dan boleh jadi hilang sama sekali apabila kamu bermegah dengan kebaikan kamu itu. Dan boleh jadi kamu sakiti orang yang kamu berbuat baik dengan banyak kepadanya. Kadang bila kita terlampau duk mengungkit kebaikan kita buat, orang yang terima kebaikan kita tu rasa macam dia macam kena hina, kita menyakiti dia. Ini dia kata, dengan kerana itu jangan seorang itu alang kepalang budi ataupun pertolongan kebajikan yang sedikit. Dengan kerana itu kita tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Sikit kadang-kadang lebih baik kerana kita tidak riak dan tidak sum'ah. Demikian itulah disuruh Nabi SAW seperti hadis At-Tirmizi kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pandang sedikit ataupun pandang alang kepalang seseorang daripada sekalian kamu daripada satu-satu kebaikan. Orang buat kebaikan jangan kita pandang rendah. Ada satu orang dia ambil satu bahagian di masjid ni, apa dia tuan-tuan? Dia ambil bahagian cuci toilet. Bahagian yang kebanyakan orang tak mau. Dia ambil bahagian tu, dia pun tak minta izin dekat pengurusi masjid, dekat tu imam, dekat AJK apa semua. Dia kira dia buat padan dengan Tuhan tengok aja. Saya dulu duduk di Nibong Tebai. Kami punya chief ADO masa tu. Chief ADO di pejabat daerah seberang Perai Selatan masa tu. Orang sini. Orang ayak hitam Kedah ni. Dia jadi chief ADO tanah di sana. Manusia cukup bagus dia ni. Kami ada satu surau di taman saya duduk tu, ada satu surau. Tuan-tuan, maghrib pukul 6.45 dia pergi. Chief ADO tuan-tuan. Tuan-tuan mau tahu dulu orang putih hajak kita apa? Orang putih hajak kita kalau DO, kalau CPD panggil apa? Panggil tuan.
Orang putih ajak kita apa? Letak OCPD dengan DO kuartus atas bukit tu. Dulu. Sekali-sekali DO dengan OCPD turun mai ni, macam dewa bukit seguntang mai ni. Orang putih dia ajak macam tu. Tapi mai zaman tu kemudian lah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Setiap usaha kajian negeri boleh mai semayang jemaah sama di masjid. Dia dah jadi lain dah. Training yang orang putih dah semakin dia dah pupus dah, tak ada dah. Tapi dulu jangan. Tahun 70-an, tahun awal 80-an dulu memang macam tu. Jadi sahabat kita ni Chief ADO, nombor 2, bawah pada DO sikit saja, Chief ADO. Turun kampung ni, JKK ni kira tak tahu nak abang. Kalau musim derian, kereta dia tu jadi macam speedboat balik. Dia pun bubuh derian sampai terangkat enjin depan tu. Tuan mai. Kan? Dia tu sendiri. Tu nak abangnya. Ni yang kata orang ayah hitam Kedah ni. Dia tu sendiri. 6.45 dia nanti pergi sampai parking kereta. Seorang dia, orang lain tak pergi, orang lain dekat nak azan lagi baru pergi. Dia pergi cuci toilet ni. Dia cuci bagi bersih apa semua, sembuang ayam apa-apa semua. Dia beli tu apa, macam ubat gegat apa semua tu dia bubuh. Wangi. Orang tak tahu sebab tengok bagus HJK hak baru lantik ni jaga kebersihan bagi. Lembu punya susu Mr. Sapi dapat nama. Rupanya Chief ADO yang pergi buat. Sehinggalah kemudian orang pakat duk sembang bercakap baru tahu rupanya Chief ADO yang buat benda tu. Masya Allah tuan-tuan. Jatuh tak standard dia? Tak tuan-tuan. Lagi orang respect dekat dia. Lagi orang respect dekat orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu macam ni. Dia kata, budi yang sedikit itu dapat misal pada kisah ini. Ini cerita orang buat baik, buat budi ni. Cuba tengok dia kata satu kisah. Iaitu satu masa satu orang daripada isteri Nabi SAW. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Telah mengunjukkan kepada satu budak akan satu biji buah anggur, yakni ainab. Ainab ni bahasa Arab. Aisyah ni satu hari dia bagi anggur sebiji aja dekat satu budak. Di dalam itu dinampak oleh satu laki-laki lain akan perbuatan Aisyah itu. Aisyah bagi ainab, bagi anggur sebiji dekat satu orang. Dekat satu budak. Maka berkata orang yang tengok ni kepada Aisyah, dia kata, ya Aisyah, amboi, dia kata, sedikit sungguh engkau beri kepada budak itu. Lah, dia kata bagi sebiji anggur. Nampak? Maksud dia apa? Dia memandang rendah kepada pemberian yang sedikit. Alah, bagi anggur sebiji aja, dia kata. Apalah anggur sebiji itu? Bukankah alang kepalang sahaja? Baik tak usah. Dia kata kalau takkan nak bagi anggur sebiji, usah bagi ya. Gitu. Apalah rasanya sebiji anggur itu? Jikalau sebiji kurma ataupun sesuap roti adalah lebih besar daripadanya. Dia kata kalau bagi kurma sebiji at least something. Hang bagi anggur sebiji lekat celah gigi aja. Begitu. Maka dia kata kalaulah bagi roti satu suap roti dan bagi kurma sebiji, walaupun okey daripada anggur, tetapi tidak orang buat kerana itu pemberian yang tidak sepatutnya. Kalau bagi kurma sebiji pun tak patut, ni kau pula bagi anggur saja sebiji. Maksud dia apa? Dia ni sudah memandang rendah kepada pemberian Aisyah radhiyallahu anha. Macam tu. Bila didengar oleh Aisyah akan kata laki-laki yang demikian itu, lalu dijawabnya dengan segera. Aisyah bila dengar, dia jawab. Dia kata cukup dengan akal dan nakal. Aisyah punya jawapan ni bijak. Sampai patah lidah laki-laki itu. Maksudnya apa? Dalam bahasa hari ini dia kata jam. Jam ni maksud apa? Maksud dia jam. Tak boleh cakap apa? Jam. Tiada boleh berkata apa-apa lagi. Iaitu kata Aisyah, wahai laki-laki, cuba engkau beri kira kepada aku sebiji buah anggur.
ada berapa banyak ekor semut berat sebiji anggur itu? Jawapan Aisyah ni sekali dengan pakai akal. Dalam sebiji anggur tu, berat anggur tu berapa gram sebiji anggur? Kalau dikira semut dia ada berapa ekor nak dapat berat biji anggur sebiji itu? Semut pergi timbang lagi tak bergerak tu bubuh sampai satu sarang pergi bubuh pun baru dia kata cuba hang pergi cari semut mai timbang. Dia kata berapa ekor semut boleh dapat nak dapat berat sebiji anggur yang aku bagi ni. Aisyah jawab macam tu. Tentu banyak ekor semut. Aisyah kata boleh jadi beribu-ribu ekor semut baru nak jadi setimbangan dengan anggur yang aku bagi ni. Aisyah kata apa? Bukankah Allah ada sebut dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Bukankah Quran ada sebut? Quran kata apa? Maka siapa buat satu kebajikan sebesar satu zarah. Satu zarah ni seekor semut. Siapa buat satu kebaikan, satu kebajikan, kebajikan tu Allah kecil tet. Besar seekor semut aja. Nescaya yarah. Yarah ni maksud apa? Dilihat Allah. Hang buat satu benda kecil aja. Quran kata apa? Tuhan tengok. Tuhan tengok. Apa dia ni benda kecil ni, apa dia tuan-tuan? Senyum. Senyum ni benda kecil aja. Itu kebaikan di sisi Allah. Kan sampai mereka buat cerita, mereka kata senyum itu sedekah. Jadi kalau tabung masjid mai, kita tak ada duit, senyum dia kat tabung tu. Sama dengan kita bagi sedekah. Ini kurang asam ni kan. Dia nak bagi sedekah senyum tu masuk dalam tabung. Tapi maksud dia apa? Dia nak abang senyum itu dinilai oleh Allah sebagai satu kebaikan. Begitu. Baik, dia kata ambil anggur tak sebelah, ambil semut. Agak-agak berapa ekor semut nanti ada di sana. Tentu Aisyah kata boleh pergi sampai beribu ekor semut baru nak jadi sama berat dengan sebiji anggur. Sedangkan Allah kata dalam Quran apa dia? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa buat kebaikan walaupun besar zarah, besar semut, Tuhan tengok dan Tuhan bagi pahala. Dia kata dan akan dibalas dia dengan kebaikan dan nikmat di hari akhirat esok. Maka aku sekarang, kata Aisyah, aku buat berganda-ganda lebih berat daripada zarah, daripada semut itu, dengan memberi sebiji anggur ni, kerana menjunjung sebagaimana firman Allah tadi. Dia kata jangan pandang rendah apa yang aku buat. Yang aku buat ni Quran suruh buat ringan pada tu, aku buat ni pun kira okey. Dan di sebalik itu apa dia? Memang di rumah isteri-isteri Nabi ni apa dia? Tak ada benda nak bagi. Aisyah biasa nak buka puasa, kurma tu lah dia nak buka puasa dengan Nabi. Tiba-tiba mai satu perempuan dukung anak, dia bagi kurma dekat perempuan tu. Dia koyak doa bagi ke untuk sebelah, tinggal sebelah habuan dia buka puasa. Nak habangnya apa tuan-tuan? Nabi bukan orang macam kita hari ni. Bukan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidaklah syarak kita suruh berhenti daripada buat kebajikan. Jikalau sedikit sekalipun, jangan pandang sedikit, hanya betulkan niat kerana Allah. Yang penting kita mampu banyak tu, kita bagi banyak tu. Muslimin dan muslimat, sekiranya sama ada kebajikan itu berbudi sedikit ataupun banyak, tak kira masalah. Dia kata jumpa orang dengan muka manis, senyum, itu satu, ada sungguh, dia abang sungguh dah. Kalau jumpa orang senyum pun itu satu kebajikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin talq. Dia kata, dan jika tiada mendapat seseorang itu akan kebajikan, tak dapat nak buat, nak berbudi, nak buat apa-apa kebajikan, kerana tak ada apa yang mau diperbudikan dan diberi. Tak ada apa nak bagi, tak ada sungguh misalnya. Maka hendaklah berjumpa saudaramu dengan muka yang manis. Kalau sampai tak ada apa nak bagi, senyum kat dia pun cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana satu orang datang minta sedekah ataupun minta tolong apa-apa kepada kamu, maka tidak padamu barang yang hendak diberi sedekah kepadanya. Kita tak ada apa nak bagi, kita pun susah juga, ataupun tidak upaya kamu nak menolongnya, kita tak
Tak payah nak tolong dia. Maka berjumpa dengan orang yang minta sedekah dan orang yang minta tolong itu dengan muka yang manis dan dengan kata-kata yang manis, seperti kata kepada dia marhaban. Maksudnya apa? Mai. Ahlan wa sahlan. Mai. Panggil dia. Bagi ayak dia minum ke apakah. Tanya dia apa khabar tuan. Apa macam kesihatan tuan. Dan doakan baginya. Baik tu. Kita dulu apa dia? Bila mai, kita panggil anak-anak semua masuk dalam rumah. Cepat-cepat masuk. Assalamualaikum mai. Kita kata. Dulu kan orang dulu. Dia kata Assalamualaikum. Salam-alaikum. Sebut pun tak betul dah. Dia tu Assalamualaikum mai. Masuk dalam rumah. Assalamualaikum mai. Anak dia teriak. Dia kata apa? Teriak lagi. Mak bagi kat Assalamualaikum. Perkataan tu, Assalamualaikum tu merujuk kepada apa tuan-tuan? Orang minta sedekah. Kecil-kecil kita sudah tanam dalam kepala anak kita. Orang minta sedekah ni semua leceh punya geng. Assalamualaikum ni hang teriak mak bagi kat Assalamualaikum. Nampak tuan-tuan macam mana kita lari jauh daripada yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya aku dan tuan dimudahkan Tuhan akan rezekinya. Pergi bagi pula satu ceramah maulid pula kat kawan main minta sedekah ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Panggil dia mai. Jamu air sejuk segelas kat dia. Lepas tu kata dia apa abang, ni mai pada mana? Ni kata apa, ada rumah anak yatim tang mana? Budak-budak ada apa orang apa-apa semua bagus punya duk bagi kat dia. Abang pula kat dia, kita ni lagu ni lah. Kata kita syukurlah Tuhan bagi kita sihat apa-apa semua. Assalamualaikum, suruh dia jalan. Dia keluar dia kata dia ni pergi mengaji masjid Sultanah gambar baru ni dia kata lagu tu. Tapi agama ni nak abang apa kat kita, jangan kita herdik orang yang minta sedekah ni. Kita nak bagi, kita tak mau bagi, kita ada ke kita tak ada ke apakah, jangan kita herdik, jangan kita kata lebih kurang dekat depa ni. Itu yang dia nak abang. Dan kata kat dia, doakan dia, disampaikan Tuhan apa hajat Tuhan dan dicukupkan sihat dan afiat kepada Tuhan dan dikhabarkan kepadanya dengan perkara yang baik-baik. Tu dia ni yang kata Marbawi ni, dia suruh macam tu punya panjang. Sekarang banyak saya duka cita baru nak abang kata saya lah ni pun susah, tak dapatlah saya nak menyempurnakan kemahuan Tuhan. Panjang. Duit tak bagi tapi panjang. Kan macam orang dulu kalau nak pergi meminang anak orang, ya Allah, punyalah buku pantun bawa. Ni kami main ni kena dengar ada satu kuntum apa ke, Allah kacau tuan-tuan. Saya tak mahu itu semua. Telefon dulu, abang kata ni nak pergi ni, anak saya dengan anak ni kata duk kawan lah apa-apa semua ni, hari Sabtu ni nak pergi. Oh, dia kata nak main apa ramai. Tak ada, saya pergi dengan perempuan saya. Ya, kata, lagu tu ya. Saya pergi dengan perempuan saya. Ya. Ada kan melawak ni, tanya sungguh nak main apa ramai, nak buat persediaan. Tak melawak. Saya pergi dengan perempuan, ada orang. Kata. Ni kalau boleh belah sana pun tu sudah tunggu ramai-ramai sangat. Dan paling utama, janganlah domai hak menang Johan Pantun tu. Kata. Pasal kita nak cakap mudah ya. Kita nak buat pergi jadi ya benda elok ni. Pipi abang sembang-sembang sikit lebih kurang apa yang patut-patut, tarikh-tarikh apa-apa semua. Kalau ada cincin tanda nak bagi sudah. Assalamualaikum, balik. Cantik. Lepas itu dia pula kata dia kata Ustaz, alhamdulillah mudah, dia kata. Memang mudah pun, yang ada buat bagi susah buat apa? Kan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni inna dina yusrun. Islam ni mudah. Okey, baik dia kata bagi tahu lagi tak habis lagi ni, dia duk cakap dengan orang minta sedekah ni tak habis lagi. Dia kata tak dapatlah saya nak menyempurnakan kemahuan Tuhan, saya pun uzur, saya pun orang yang di dalam kesusahan. Tuan-tuan, kalau macam ni punya panjang, takut kawan minta sedekah pula bagi duit kat dia lagi. Nampak ni nak jadi macam tu. Dia kata saya pun uzur lah ni, dan saya pun satu orang yang di dalam. Saya duk baca kitab ni tuan-tuan ni. Saya duk baca kitab, memang dia syorkan macam ni. Saya pun dalam uzur lah ni, dan saya pun dalam kesusahan. Saya pun tiada wang dan tiada upaya untuk menolong. Semua macam ni dia duk bagi. Kerana dia kata saya pun terputih
Tidak datang apa-apa pada saya hari ni. Doa abang saya pun miss banyak ni, tak ada apa ni. InsyaAllah, dia kata lain kali mai lain lah. Dia kata kalau boleh saya tolong lain-lain kali. Begitu. Panjang kan? Dan dia kata ataupun saya sempurnakan kehendak Tuhan masa tu. Tengoklah kalau ke depan ni ada murah rezeki apa-apa, kita kira lain. Tuan ada business card dah bagi mai kat saya, kata dia. Apa saya buat tuan-tuan? Pasti ada orang minta sedekah lah ni, ada business card. Dia kata tak apa, ni nombor saya. Dia bagi kad tuan-tuan. Kita tengok. Jam lagi sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah ni, dia sudah jadi satu apa? Yes, sudah jadi satu bisnes benar ni. Sudah jadi satu bisnes. Tak bagus. Kan? Dia pemain dengan van, dia lepas, turunlah budak-budak ni semua. Bila duduk cakap lama dengan kita, dia ada abang long, dia main dorang. Duk main round tengok. Budak-budak ni pun cakap dengan kita, duk balik tengok. Cakap kita balik tengok. Rupanya sindiket yang menguruskan mereka. Ada tuan-tuan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan hidup orang. Nah, baik. Budi kepada jiran, yakni orang di rumah yang hampir dengan rumah kita, adalah disuruh oleh agama. Yakni bagi jiran itu banyak haknya. Dia ada 4-5 baris lagi. Nak habis. Tu abang tu. Abang, pasal dia mula duduk langut tengok 9.34. Dia kata, baik. Dia kata, Allah, kita kuliah live itu bulan 5 tuan-tuan. Ni baru mai kan. Saya mai tadi, saya turun flyover tu, lipat kanan mai. Selalunya tu bawah flyover tu kereta parking penuh. Tadi tak ada kereta. Saya kata dekat sahabat atas kereta ni, saya kata mereka tak ada kuliah apa malam ni, kata. Pasal lama sangat tak ada. Kok mereka pun ingat dia ni potong nama, tak main terus lah kot. Tadi ni. La ilah Allah, mana kawan atas kereta ni, tolong jadi saksi. Saya kata. Pasal selalu bawah tu parking. Tak ada tadi. Saya kata, pergilah kita malam ni, kata. Lepas tu tak apa Ustaz, daripada sini dengan Teluk Kecai pun tak jauh lagi, tapi kena laksa tak balik. Rupanya pandai orang Alok Stang ni bagi satu kejutan dekat kita. Dia kata tak main lama sangat, kita bagi dia ketang sikit. Tak ada orang tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, so dia kata apa? Dia kata kita dengan jiran ni ada banyak hak. Dia kata nanti insya-Allah pada bab lain dia nanti cerita pasal jiran ni. Dan dikhabarkan satu daripada hak kepunyaan jiran itu ialah atas yang sama-sama jiran itu disuruh Nabi kita kalau masak apa-apa masakan hendaklah bagi sikit kepada jiran. Ini. Dulu budaya ni ada. Lah kuih duk korang. Ada lagi tapi kuih duk korang. Bahkan dia main zaman lah ni apa dia? Takut kalau jiran bagi apa-apa. Takut. Takut apa tuan-tuan? Takut nak balas dengan apa. Dia main bulan Ramadan kan. Dulu, zaman kita dulu ni, kira hantar juga spirin. Paling-paling tak ada apa, ramai-ramai pisang buat cokodok lepas pergi spirin. Dekat mereka sebelah pagang. Bagi juga. Lah ni zaman laki bini kerja, balik pun lewat, pakai tangkap orang duk jual pasal Ramadan saja, balik pergi di rumah, kalau orang bagi main spirin, Allah susah hati lah. Ni nak balas apa ni? Kata ni nak balas apa? Pasal apa? Murtabak pun beli sebiji je. Satu. Yang kedua, kalau kita balas dengan murtabak ni, mereka tahu kata ni murtabak beli. Sedangkan mereka cok kodok buat. Allah, dia jadi satu stres. Bila orang bagi aspirin kat kita, jadi satu stres. Tentu nampak ada perubahan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Itu perubahan. Perubahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena, tak tahu nak abang lah macam mana, kena nak adjust ni dengan perubahan ni. Kan? Baik. Saya pergi kedai Cina. Ada lagi cerita tu, ada lagi. Pergi kedai gambar Cina. Nampak muka duk main rosyam, ya, muka tak ceria. Orang Penang kata rosyam. Muka duk main rosyam, nampak tak ceria. Kita kata dah tahu ke? Apa pasal? Bisnes korang baik kah? Tanya dia. Wah, ini bukan korang baik, ini mayat teruk sekarang, dia kata. Dia kata gitu. Dia tunjuk mesin. Tu dia macam gajah sekong. Tahu mesin apa tuan-tuan? Mesin cuci gambar.
cuci gambar ni, dia punya mesin macam gajah sekong. Dia masuk tu gudang-gudang, ujung tu dia keluar gambar sekepin. Lah mana ada orang cuci gambar dah lah ni. Tuan-tuan, tahun 70-an, kita nak pergi berkelah. Pergi beli filem Kodak. Ada 12, ada 24, ada 36, ada 48. Kan, buka kamera tu, pasang kampui, perok kampui. Kan? Senek gambar, perak, senek tak ni. Allah, habis dah. Beli 12 ya, kena kedekut. Beli 12. Habis dah lah gambar. Tak turun baik lagi pun. Pergi rombongan tak turun baik lagi. Habis dah 12 kepin. Ya Allah. Itu cerita dulu. Tak turun baik habis 12 kepin. Cerita dulu. Balik ni duk pilihan kedai gambar lah. Hantar Kodak tu. Dia pun ambil apa-apa. Cuci elok kata. Cuci dia buka. Ayo. Dia kata lu buka macam mana. Filem sudah expose kepada cahaya. Tak jadi gambar. Semua cerah menerang buat tu. Dah lah beli 12 saja. Tak dan turun baik dah habis. Hak 12 tu pun tak boleh cuci. Itu tinggal kenangan. Cerita tahun 70-an. Lah tuan-tuan. Lah. Sebelum lah ni. Kamera. Beli kamera. Tak ada dah. Filem-filem 12. 24. 36. 48. Tak ada dah. Pakai memory card. Plug kata masuk. Beribu keping gambar. Dia boleh snap. Tu tak lah lagi. Tu sebelum lah. Lah ni tuan-tuan. Jual kamera apa rugi dah. Pasal apa? Handphone ambil semua. Kamera pun tak ada dah lah ni. Semua handphone dia. Lepas tawah wadak pun handphone juga. Ambil selfie. Tuan-tuan nampak tak perubahan? Yes. Ini yang kita nak abang. Perubahan. Perubahan bukan saja melibatkan piring cok kodok tak boleh nak balas. Bahkan perubahan membawa kepada apa? Menyaga yang macam-macam ni lingkup kerana perubahan teknologi. Kita ni kena ikut ni, perubahan ni kita kena ikut. Bukan maksudnya kita tinggal agama, dah. Bukan maksud tu. Agama kena pegang. Macam mukadimah kita habaq tadi. Agama ni hamailah perubahan macam mana pun kita pegang Quran dengan hadis Nabi. Kalau kita tinggal yang ni, jadi macam daripada viral hantar dekat tuan-tuan lah ni. Di Indonesia dah jadi. Apa dia? Tok Imam perempuan. Tuan-tuan, Indonesia jauh ke dengan kita? Dekat tuan-tuan. Imam perempuan. Pakai t-shirt, pakai seluar jean, rambut apa semua pun tak tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Surah halus apa ni? Belakang dia, tu dia punya jambang. Duk dah belakang. Duk berimam belakang Cik Siti Wang Kembang ni. Ni apa ni? Apa cerita ni? Apa sudah jadi ni? Inilah perubahan. Perubahan yang sampai agama pun dia nak ubah. Yang ni kita tak mau. Kita bercakap dalam bentuk apa? Perubahan yang melibatkan ni teknologi dan sebagainya. Kita kena ikut. Kita kena ambil tahu. Tapi agama tidak berubah. Agama kekal macam yang Quran kata. Kekal macam yang Nabi SAW kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hadis Nabi SAW. Nabi kata, wa in ishtaraita lahman aw tabakhta qidran fa akthir maraqatah waghrif li jarika minhu. Maksudnya, dan jika sekiranya engkau pergi beli daging dan engkau masak, maka perbanyakkanlah kuah daging itu. Dan cedoklah bagi jiran engkau daripadanya. Tu dia agama. Dia tak lupa dengan jiran. Cedok bagi sikit. Dekat jiran bagi dia pun rasa apa yang kita rasa. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab fi fadli tharid. Iaitu bab roti canai kuah campur. Ada sungguh apa dia tajuk ni. Fi fadli tharid. Iaitu bab makan roti campur dengan kuah. Samalah dengan saya kata asal. Roti canai kuah campur. Itu tajuk yang akan datang. Dan lepas pada itu dia mai lagi bab ma jaa annahu qala inhasu al-lahma nahsan. Dia mai pula satu tajuk apa dia? Nabi kata kita kalau makan daging gigit sikit-sikit bagi putih.
Gigit sikit-sikit bagi putih. Apa cara dia nanti kita tengok dalam kuliah yang akan datang. Lepas tu dia mai pula bab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-rukhsah fi qat'il lahmi bis-sikin. Dia mai pula dah kata kalau makan daging gigit sikit-sikit bagi putih. Kalau macam tu, kalau kita beli daging, boleh tak boleh kita potong daging pakai pisau? As-sikin makna dia pisau. Boleh tak boleh kita potong daging dengan pisau? Itu pun ada bab dalam hadis Nabi. Dan lepas itu dia mai fi ayyi lahmin kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak daging, bukan dalam banyak-banyak daging, dalam banyak-banyak bahagian pada daging itu, bahagian mana yang Nabi suka? Kan kambing sekong tu Nabi suka bahagian mana? Itu satu bab dia nanti mai. Dan pada bab itu dia ada perincian dia ada perincian dia pula. Pasal hadis tu nanti kata apa? Dia kata Nabi dia paling suka bahagian lengan kambing. Lengan tahu mana tuan-tuan? Ni. Apa? Ni lengan kita, kambing. Kambing ni lengan mana? Hak kaki depan tu. Hak kaki depan tu paha dia tu. Tu dia panggil lengan kambing. Oh, Nabi tu favorite Nabi dia kata. Favorite Nabi. Nabi suka bahagian tu. Jadi orang tanya Aisyah, ya Aisyah, betulkah Nabi suka bahagian tu? Betulkah kata Nabi kalau makan kambing dia suka bahagian lengan kambing tu? Yang tu yang bulan depan nak abang tu. Betul tak betul tu? Mungkin nak tengok apa jawapan Aisyah tentang soalan itu. Kita tengok dengan tasbih kafarah dan suratul As. Kita ada lebih kurang 100 hari lagi untuk Ramadan. Dia, faham dia, cuti pula lepas ni. Lebih kurang 100 hari lagi. Dia nak main dah Ramadan. Lebih kurang 3 bulan. Dia nak main dah Ramadan. Macam tu masa punya cepat duk jalan. Macam tu. Dan kuliah kita last bulan 5 hari tu, dengan kuliah kita nak main malam ni, berapa orang dah jemaah main mengaji kita yang meninggal dalam tempoh tu. Kan? Masing-masing kita ni ada yang duk main dengan kawan, duk ikut main sekali, tak main dah. Semalam kuliah semalam saya jumpa satu sahabat. Saya tanya dia, main dengan siapa? Dia kata main dengan orang perempuan. Saya kata mana pak cik ada ikut selalu? Dia kata tak ada dah Ustaz. Macam tu. Masa duk jalan, kenalan kita makin duk tak ada. Jangan sampai bulan depan ustaz pun dah tak ada habis. Tu dia kata bukan kuliah tak ada, dia tak ada. Allah kata. Nampak tuan? Dia macam tu. Benda tak mustahil. Dia duk jalan. Masa duk jalan ni macam-macam benda boleh jadi. Kan? Tadi dia hantar mai satu video daripada Al-Haramain, kan dalam Facebook dia ada satu Al-Haramain. Satu engineer daripada daripada Jordan. Jordan kan daripada Istanbul kah? Dia ni engineer ni. Pergi Masjid Nabawi, sembahyang di Raudah. Tu golek tu mati gitu ya. Engineer. Pergi sihat elok, tak ada masalah apa semua, sembahyang dalam Raudah. Tentu habis. Dalam Raudah. Kan? Macam tu punya. Allah Subhanahu wa taala dia duk bagi mai benda-benda macam ni. Dan Nabi kata apa? Menjelang akhir zaman ada banyak benda nanti jadi. Salah satu daripada tanda akhir zaman ni apa dia? Mati mengejut dan ramai-ramai. Nabi kata. Di antara tanda akhir zaman ni, mati mengejut dan ramai. Ramai mati. Dan jadi masing-masing saya pesan diri saya, pesan tuan-tuan semua. Kita tak tahu bila benda ni nak mai, turn kita ni nak mai, bila tak tahu. Buatlah hak mana yang boleh buat. Jangan menyesal selepas mati. Okey. Takatlah kita duk buat apa dia dah. Yang kita duk buat lah ni. Sebelum sembahyang subuh, qabliyah subuh. Kita tak tinggal dah. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal sejak kita mengaji, kita dengar hadis. Nabi kata, sembahyang qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hik-hik kita dengar lagu tu, kita pastikan diri kita qabliyah subuh tak tinggal.
Alhamdulillah. Ingat-ingat balik, dah berapa tahun dah kita dah buat benda tu. Alhamdulillah. Kita dah tambah dah dalam hidup kita sehari-hari ni apa dia? Duha. Kita tak tinggal. Kok mana cerita pun, masa bermula daripada 8 pagi. Dengarlah waktu masuk lambat ni. 8 pagi start waktu duha. Berakhir bila waktu duha? 15 minit. 15 minit sebelum zuhur. Panjang tak masa? 2 rakaat pelepas bila? Pelepas pi. Pasal kita tak tahu bila kita nak kena panggil balik ni, tak tahu. Duha, Alhamdulillah, kita duk cek-cek balik pun, kita tak pernah tinggal lama dah. Alhamdulillah. Dengar pula satu hadis daripada orang tak mai apa dia? Nabi habaq dekat isteri dia, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Nabi kata siapa yang amalkan benda ni, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat tu dibuat dua-dua. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Lepas tu sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas tu ba'diyah dia 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nabi habaq dekat isteri dia. Nabi kata siapa yang amalkan benda ni, Allah haramkan daging badan dia daripada dimakan api neraka. Hadis itu hadis sahih. Isteri Nabi pula bila dengar macam ni, dia kata sejak daripada hari Nabi habaq kat aku tak tinggal sampai lah. Dia kata kita pun slot masuk dalam diary hidup kita. Kita slot. Susah tuan-tuan. Nak mula buat susah lah ya Allah. Lohong 4 tu pun sepadah dah. Lagi nak buh 4 sebelum 4 selepas. Allahu Akbar. Mula-mula buat berasa insya-Allah kita duk buat. Bila tak buat kita rasa macam ada benda tak komplit kita hari ni. Dia sampai tahap tu, Alhamdulillah. Habis sembahyang Isya apa-apa semua, 1 witir kita bubuh. 1 witir kita tidur. Tapi kalau takdir pukul 4 kita jaga, sembahyang tahajud, tak apa. Witir kita buat dah, tak payah ulang lagi. Hak ni tuan-tuan bagi jalan. Hak ni bagi jalan. Dia nak mati tang mana pun, mudah-mudahan kita ada benda bawa balik untuk nak mengandang Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.